Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, kerusi Pulai Simpang Jeram perlu ada dalam kerajaan. Untuk menang pilihan raya, PAS pernah setuju tukar agenda negara Islam. Pilihan raya kecil ini tentang Johor lawan ekstremis luar. Pemuda UMNO isytiar gelombang biru merah tolak gelombang ekstremis. Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram perlu berada dalam kerajaan dan jangan sesekali diletakkan di tempat pembangkang jika pengundi mahu masalah mereka diselesaikan dengan mudah. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, jika pengundi memilih calon kerajaan perpaduan, mereka memilih perpaduan, pembangunan serta keserasian antara kerajaan pusat dan negeri. Bagaimanapun, beliau merasakan pengundi di Pulai dan Simpang Jeram sangat mudah untuk membuat pilihan itu sebenarnya. Katanya apabila kerajaan negeri dan pusat ditubuhkan, Pulai dan Simpang Jeram perlu berada dalam kerajaan bukan pembangkang. Jika pengundi menyokong Perikatan Nasional bererti mereka memilih pembangkang yang tidak ada faedah apapun. Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian berkata, sekiranya Perikatan Nasional menang sama ada di Pulai atau Simpang Jeram, mereka tidak mampu menubuhkan kerajaan pusat dan negeri. Katanya, katakanlah mereka menang yang saya kata tak boleh menang di Pulai daripada 148 kerusi parlimen, tolak 1 jadi 147 yang memerintah kena ada 112 kerusi. Macam mana matematik mereka? Oleh itu, dalam tempoh 5 atau 4 tahun setengah lagi, kita kena buat pilihan tepat dengan menyokong Suhazan Kayat, Pulai dan Nazri Simpang Jeram. Buat masa ini, mereka boleh bermimpi untuk 4 negeri gelombang PN, tapi 10 negeri lain rakyat sudah senang memilih kerajaan bukan memilih pembangkang. Bekas pemimpin Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Abdul Rani akhirnya aku bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam, kata bekas Menteri Mujahid Yusof. Katanya ia selepas Ahmad Dusuki menarik balik rayuannya di Mahkamah Rayuan Putrajaya dalam kes sama fitnah yang dikemukakan. Katanya kini dengan tindakan yang telah menarik balik rayuannya itu membuktikan Ahmad Dusuki akhirnya aku bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Dengan tindakan Ahmad Dusuki menarik balik rayuan tersebut, maka berakhirlah sudah episod fitnah yang sekian lama diputarkan oleh Dusuki oleh pihak PAS sejak sekian lama. Khususnya ketika saya menjadi Menteri Agama bahawa aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam. Mujahid berkata Mahkamah Rayuan turut mengarahkan Dusuki membayar kos sebanyak RM5,000 kepadanya. Untuk rekod, Ahmad Dusuki mengemukakan saman ke atas Mujahid berikutan capan berbunyi seorang ustaz berdusta, berpuluh ribu jadi mangsa, berlagak tahu segalanya. Akhirnya telan api fitnah dalam perut dia sendiri hingga kini tidak pernah tarik balik pendustaannya. Susulan itu, Ahmad Dusuki menuntut Mujahid membuat permohonan maaf melalui siaran akhbar serta ganti rugi yang tidak dinyatakan jumlahnya. Sebelum ini, Mahkamah Seksyen Shah Alam telah pun menolak saman fitnah dikemukakan Ahmad Dusuki itu dengan kos RM11,000. Ahmad Dusuki yang tidak berpuas hati telah merayu ke Mahkamah Tinggi dan kemudiannya rayuannya turut ditolak dengan kos RM7,000. Sementara itu, Mujahid berkata, ketika Mahkamah Seksyen menolak saman Ahmad Dusuki terhadapnya, Mahkamah mengesahkan bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Katanya di peringkat Mahkamah Tinggi pula, Mahkamah menolak rayuan Ahmad Dusuki sekali lagi telah mengesahkan bahawa ciapan saya itu membawa justifikasi kerana ia merupakan satu tindak balas terhadap kenyataan Ahmad Dusuki yang disiarkan di YouTube yang bahawa tabung haji telah menjual aset yang terdiri daripada Hotel TH yang merupakan harta orang Islam kepada bukan Islam dan adalah dosa yang kena ditanggung sampai akhirat. Terdapat penjelasan yang dibuat di Parlimen oleh bekas Perdana Menteri bahawa aset TH yang kurang berdaya saing dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan diperbadankan. Kos keseluruhan yang perlu dibayar oleh Ahmad Dusuki kepada saya ialah berjumlah RM23,000 iaitu merangkumi kos RM11,000 di Mahkamah Seksyen, RM7,000 di Mahkamah Tinggi dan RM5,000 di Mahkamah Rayuan. Tambah Mujahid, dengan perkembangan kes itu, dia berharap semua fitnah yang sekian lama berlega berkenaan isu tabung haji kini berakhir. 3 nama calon telah dihantar kepada pucuk pimpinan PAS Pusat untuk dipertimbangkan sebagai calon mewakili Perikatan Nasional pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai pada 7 Oktober depan. Timbalan Pesuruhjaya PAS Pahang, Andan Surah Rabu berkata, senarai nama bagi ketiga-tiga calon yang diterima daripada bahagian PAS Bentong itu sudah diserahkan Majlis Syura PAS pada minggu lalu. Menurutnya, calon yang dipilih memenuhi kelayakan, terdiri daripada pemimpin aktif di Bentong dan boleh diterima serta disenangi masyarakat di kawasan itu. Katanya kita tunggu dan bersedia terima keputusan daripada kepimpinan PAS Pusat. Siapa sahaja dicadangkan dan dicalonkan kita akan terima. Jadi apa-apa pun kita serah kepada pucuk pimpinan parti untuk membuat pilihan dan membuat pengumuman calon berkenaan. Dalam perkembangan sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Berserah itu berkata, persiapan menghadapi PRK kali ini akan diselaraskan dalam kalangan rakan gabungan PR. Beliau menjangkakan beberapa siri mesyuarat akan diadakan bagi memastikan semuanya berjalan lancar menjelang hari penamaan calon.
PRK Don Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya, Datuk Seri Johari Harun. Pada 17 Ogos lalu, Johari antara 10 individu yang terkorban dalam naas pesawat terhempas di Lebuh Raya Gatri, berhampiran Bandar Elmina Shah Alam. Pada PRU15, Johari menang kerusi Don Pelangai dengan majoriti 4,048 undi, menewaskan calon PN Kasim yang mendapat 3,260 undi, Ahmed Wafiuddin Samsuri daripada Pakatan Harapan 2,031 undi dan Isa Ahmad daripada Pejuang 65 undi. PAS pernah bersetuju menggantikan agenda negara Islam kepada negara berkebajikan dan tidak mengetengahkan isu undang-undang hudud semasa bersama DAP dan PKR dalam gabungan Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat. Mendedahkan perkara itu, Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Muhammad Sabu yang juga bekas timbalan Presiden PAS berkata, keputusan itu dicapai dalam perbincangan bersama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dengan barisan kepimpinan DAP antaranya Tan Sri Lim Kit Siang, Anthony Lok Siu Fuk dan Lim Guan Eng serta Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang mewakili PKR. Tegas beliau, DAP menolak agenda negara Islam selepas mendapati mereka gagal mengekalkan sokongan orang bukan Melayu manakala hudud dikatakan tidak mengikut perlembagaan persekutuan. Ujarnya kepimpinan PAS hari ini perlu berhenti berbohong daripada menjaja naratif bahawa parti itu memutuskan kerjasama dengan DAP sebelum pilihan raya umum ke-14 kerana DAP menentang perjuangan negara Islam dan hudud. Sedangkan PAS pernah bersetuju untuk tidak membawa kedua-dua agenda berkenaan semata-mata ingin memenangi pilihan raya. Katanya pada tahun 1999, PAS mencapai kemenangan cukup besar iaitu menang 27 kerusi parlimen. Hadirin sekalian itu kemenangan yang cukup besar selepas berlaku reformasi. Tetapi DAP kalah teruk di mana Kit Siang kalah di Bukit Bendera, Kapasing kalah di Jerutuk. Isu utama pada waktu itu adalah isu negara Islam sebab pengundi Tionghoa tidak gemar dengan isu negara Islam. Selepas 1999, DAP keluar daripada BA dan 2004 mereka bertanding lawan dengan Barisan Nasional tidak bersama dengan BA. Hasilnya DAP menang 12 kerusi. Menjelang 2008, usaha untuk menggabungkan kerjasama PAS, DAP, PKR berterusan dibuat oleh pelbagai pihak. DAP minta negara Islam tidak boleh disebut dan PAS bersetuju gantikan negara Islam dengan negara berkebajikan. Pemuda UMNO Johor berkata, pilihan raya kecil Johor bukanlah soal Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menentang Perikatan Nasional. Sebaliknya, ketuanya Nur Azlin Ambrose berkata, ia adalah pertembungan Johor melawan anasir luar yang membawa unsur yang bertentangan dengan nilai bangsa Johor. Katanya dalam PRK ini, lihatlah begitu ramai para pencatur politik diterbangkan dari seluruh negara, dari utara bahkan dari timur dan tanah air. Masing-masing tidak dapat menyembunyikan keinginan mereka mencampuri urusan kita di selatan. Tambah Nur Azlin, gelombang yang dibawa PN bukanlah gelombang perubahan, tapi gelombang yang bertujuan merosakkan negeri. Katanya, ya memang ada gelombang yang kita rasai tetapi yang dibawa itu bukanlah gelombang perubahan. Sebaliknya, gelombang yang untuk merosakkan negeri dengan unsur-unsur luar yang nyata bertentangan dengan nilai Johor Darul Takzim. Unsur-unsur luar yang bertentangan dengan nilai kita sebagai bangsa Johor yang muafakat dan bersatu padu. Justru Nur Azim mengingatkan rakyat, khususnya pengundi di Parlimen Pulai dan Don Sipan Jeram, agar menolak perpecahan yang cuba dilakukan pihak lawan. Katanya dalam keadaan yang sangat getir ini, ketepikanlah apa jua sentimen untuk sementara. Ada mudarat yang lebih besar di hadapan kita. Anak selatan menolak perpecahan, kita pilih perpaduan, wawasan dan kemakmuran. PRK Sipan Jeram dan Pulai diadakan berikutan kematian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin Ayub pada 23 Julai sehari selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Pertembungan 3 penjuru akan berlangsung bagi kerusi Don Sipan Jeram antara calon Pakatan Harapan Nazri Abdul Rahman dan calon Perikatan Nasional Dr. Muhammad Mazri Yahya dan calon bebas S.J. Ganatan. Sementara itu di Pulai, Suhaizan Kayat dari Pakatan Harapan akan berdepan dengan calon Perikatan Nasional Zulkifli Jaafar dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Pada pilihan raya umum ke-15, Salahuddin memenangi kursi Parlimen Pulai dengan majoriti 33,174 undi, memperoleh 60,900 undi, mendahului calon BN Nur Jazlan Muhammad 31,726 undi dan calon Perikatan Nasional Loh Kah Yong 20,677 undi. Salahuddin turut mempertahankan kursi Sipan Jeram pada pilihan raya negeri Johor pada Mac tahun lepas dengan meraih 8,749 undi, menentang Zarul Saleh dari PN 6,350 undi, Lokman Mat Don dari BN 6,062 undi dan Mahaizam Mahmud dari Pejuang 208 undi. Berdasarkan statistik Suruhanjaya Pilihan Raya, terdapat 166,653 pengundi berdaftar, 165,759 pengundi biasa, 927 anggota polis dan pasangan dan 26 pengundi pos luar negara di kawasan Parlimen Pulai. Don Sipan Jeram mempunyai 40,379 pengundi berdaftar, 40,373 pengundi biasa dan 6 pengundi pos luar negara.
Pemuda UMNO mengisytiharkan bermulanya gelombang biru dan merah dalam kempen bagi membantu calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayap pada pilihan raya kecil Pulai untuk mencetuskan perpaduan yang diilhamkan melalui warna bendera negeri Johor. Pada sesi bertemu pengundi di medan selera setempat di Perlis, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mengajak rakyat menolak politik ekstremis yang dibawa oleh pemimpin Perikatan Nasional. Dalam ucapannya, Akmal merujuk warna biru tua dan merah bendera Johor juga merupakan warna BN dan PH. Katanya, warna bendera Johor ialah biru tua dan merah. Jadi, biarlah itu petanda bermulanya gelombang biru dan merah untuk menolak gelombang politik ekstremis. Sementara itu, Suhaizan dalam mengalu-alukan sokongan pemuda UMNO berkata, kehadiran mereka pada hari ketika berkempen membuktikan perpaduan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bertentangan dengan khabar angin awal. Katanya, perpaduan bukan sahaja di peringkat pemimpin negara seperti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, tetapi juga di kalangan pemuda. Saya ingin nyatakan jika ada di kalangan pembangkang yang mengatakan ada gelombang hijau, saya katakan kita ada gelombang biru dan merah di Johor. Menurut Akmal, kehadiran mereka berkempen bersama membuktikan bahawa solidariti dengan kerajaan perpaduan di sebalik UMNO BN tidak bertanding di Pulai buat pertama kalinya. Katanya kehadiran kami di sini bersama semua barisan kepimpinan pemuda menunjukkan bahawa kita menyokong penuh calon Pakatan Harapan dan kerajaan perpaduan. Akmal menegaskan pihaknya beriltizam untuk memastikan undi penyokong BN akan memberi kemenangan kepada PH menang dalam PRK Pulai dan Simpan Jeram itu. Katanya kita dah arahkan semua pemuda UMNO di peringkat bahagian Johor dan Malaysia untuk berkampung di Pulai dan juga Simpan Jeram untuk kita pastikan bahawa 9 September nanti undi daripada BN dapat dizahirkan dalam peti undi dan beri kemenangan kepada calon PH yang mewakili kerajaan perpaduan. Kita tak nak politik kebencian, politik ekstremis, politik yang memecah belahkan. Biarlah kali ini kita mulakan dengan politik yang penuh dengan perpaduan yang menyatu padukan tidak kira bangsa, agama sebab inilah wajah Malaysia sebenar, ini yang perlu dizahirkan. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.